وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد. Alhamdulillah, kita dapat meneruskan lagi pengajian kita, pengajian Matan Safinatul Najah, yang mana pada minggu lepas kita dah masuk pada pasal yang menerangkan bab solat. Jadi kita akan menyempurnakan ini pada minggu ini insya-Allah tentang perkara-perkara yang berkaitan, yang masih berbaki berkenaan dengan bab solat. Seperti mana yang telah kita sedia maklum, kita akan baca bersama-sama matan ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan pemahaman kita dalam memahami ilmu fiqh syafi'i ini insya-Allah. Faslun tabtulu as-salatu bi 14 khaslatan. tabtulu as-salatu bi 14 khaslatan bil hadathi وبوقوع النجاسة إن لم تلقى حالا من غير حمل وانكشاف العورة إن لم تستر حالا والنطق بحرفين أو حرف مفهم عمدا وبالمفطر عمدا وبالأكل الكثير ناسيا وثلاث حركات متواليات ولو سهوا والوثبة الفاحشة والضربة المفرطة وزيادة ركن فعلي عمدا والتقدم على إمامه بركنين فعليين والتخلف بهما بغير عذر ونية قطع الصلاة وتعليق قطعها بشيء والتردد في قطعها. Ini perbahasan ini membincangkan tentang perkara-perkara yang membatalkan solat. Disebut di sini perkara-perkara yang membatalkan solat ada 14 khaslatan, ada 14. Yang pertama bil hadathi, dengan hadas. Jika kita dalam keadaan solat terkenanya ke atas kita satu hadas, berlakunya ke atas kita satu hadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar pada diri kita, ataupun najis, terkena najis kepada diri kita, sama ada najis mukhaffafah, mughalladhah ataupun mutawassithah, maka terbatallah kita punya solat. Dan disebutkan di sini juga, diterangkan dengan hadas wa bi wuqu'in najasah. Kat sini seolah-olah ulama membezakan hadas dan najasah. Hadas dan najasah. Apakah perbezaan di antara hadas dan najasah? Hadas ini ulama katakan satu perkara yang terjadi disebabkan diri manusia, diri mukallaf. Contoh, kita kencing ke, terkentut ke, ataupun buang air besar ke, ataupun terjadi ke atas seorang perempuan, keluar kepadanya haid ataupun nifas, dan contohnya keluar air mani. Ini perkara ini dipanggil sebagai hadas yang terjadi kepada diri mukallaf, dan dibahagikan kepada dua perkara, iaitu hadas akbar dengan asghar, seperti mana yang telah diterangkan di dalam bab at-taharah.
Adapun yang kedua adalah najasah. Najis ini perkara yang luar terjadi kepada diri mukallaf tersebut. Contohnya, walaupun air kencing yang keluar daripada bukan daripada diri kita, daripada orang lain terkena kita, ini dipanggil najasah. Akan tetapi jika keluar daripada diri kita, dipanggil hadas. Di sini sebab itulah disebutkan bil hadasi wa bi wuqu'in najasah, dengan hadas terbatalnya solat dan terkenanya ke atas kita najasah. Akan tetapi najasah di sini diterangkan secara lebih detail. Dia kata, disebutkan sini, musannif disebutkan di sini, illam tulqa halan min ghairi hamlin. Jika terkenanya najasah, iaitu satu hadas, satu najis terkena ke atas kita, sama ada mukhaffafah, mughalladah ataupun mutawassitah, jika tidak dibuang, dihindarkan dengan keadaan, dengan secara serta-merta, dah terkena najis tu kita tak buang serta-merta tanpa dengan kita membawanya. Jika kita tak terkena kepada kita satu najis, kita tak buang serta-merta, dalam keadaan kita membawa najis tersebut, maka terbatallah kita punya solat. Jika sebaliknya, tidak terbatal kita punya solat. Ustaz, bagaimana keadaannya? Contoh, najis yang terkena kepada kita tak sepi daripada dua keadaan. Yang pertama, najis tersebut dalam keadaan kering ataupun pejal. Yang kedua, najis tersebut dalam keadaan tak pejal, cecair. Jikalah najis tersebut dalam keadaan pejal, contohnya tercicak lama, jatuh atas kita punya baju dalam keadaan kita solat. Jika kita tidak menghilangkan, merembeskan ataupun membuang najis tersebut dalam keadaan segera, maka terbatallah kita punya solat. Di sini ulama menghadkan dalam tempoh kadar tamakninah. Tempoh kadar paling kurang tamakninah adalah dalam kadar apa? Dalam kadar nafas subhanallah. Itu dalam 1 saat ataupun 2 saat ataupun 3 saat, lebih kurang macam tu. Kalau kita sedarnya tak cicak ada jatuh ke atas baju kita, kita tak menghilangkan cicak tersebut dalam tempoh tersebut, maka terbatallah kita punya solat. Oleh demikian, macam mana kalau ada tercicak, contohnya jatuh atas badan kita, bukan badan, maksudnya atas baju kita, maka kita, kalau orang Kedah panggil kelepiak sikit, kita bergeraklah sikit supaya tak cicak tu jatuh. Tapi janganlah bergerak terlalu banyak lah, sampai 3 pergerakan yang dapat membatalkan solat. Sebab dibolehkan di dalam solat untuk kita bergerak dengan pergerakan, bukanlah 3 pergerakan yang terus menerus itu dapat membatalkan solat. Boleh kita nak buat semacam ni sikit, ataupun buat sini macam ni sikit ke, untuk menjatuhkan tai cicak tersebut. Kalau kita tak menghilangkan tai cicak tersebut yang kering tersebut dalam tempoh tersebut, maka terbatallah kita punya solat. Min ghairi hamlin, tanpa membawa najis. Maksudnya membawa najis iaitu apabila tai cicak tu kering, bila jatuh di atas baju kita buang, kita kelepiak sikit tu, dia akan jatuh. Kita tak dianggap pada waktu tersebut sebagai pembawa najis. Kalaulah najis itu najis yang cecair contohnya, kemungkinan besar untuk kita membawa najis itu boleh terjadi ke atas kita. Contoh, walaupun satu najis, contohnya contoh najis yang cair terlekat kepada baju kita, jatuh kena baju kita ataupun kain pelikat, so melekat. Bila melekat, kita terus solat, kita dianggap sebagai pembawa najis. Pembawa najis. Akan tetapi, jika contohnya tai ataupun najis tersebut, contoh tai burung, jatuh kita solat di padang kawasan yang lapang,
tai burung kena atas kopiah kita yang cecair contohnya, tak kena tempat lain. Dalam masa kat situ kita dalam keadaan membawa najis, masih lagi kalaulah kita boleh buang kopiah tersebut, kita boleh, kalau kita ambil kopiah, kita jatuhkan kopiah kita jatuh bawah dalam tempoh tomak ninah tadi, subhanallah, maka sah kita punya solat. Walaupun sebab kalau kita terus pakai kopiah tersebut, kita akan dalam keadaan membawa najis. Kalau kita buang kopiah tersebut, kita dah tidak membawa najis. Begitu juga contoh kalau ada najis jatuh atas kita punya ridak, kita boleh untuk menjatuhkan ridak di belakang kita ataupun di depan kita, untuk kita tak menjadi sebagai hamilun najasah, pembawa kepada najis. Kalau terlekat kepada tangan anggota kita dan baju yang tidak boleh kita tanggalkan pada waktu solat, dengan apabila kita tanggalkan menyebabkan 3 pergerakan yang secara berterusan, maka keadaan tersebut terbatallah kita punya solat. Ini sedikit penambahan, sedikit tahqiqat yang disebutkan dalam perkara ini. Seterusnya perkara yang kedua, inkishaful aurati illam tustar halan. Ternampaknya aurat ketika dalam solat illam tustar halan, jika tidak ditutup secara terus menerus. Bagi orang yang solat tidak menutup aurat, automatically solatnya tidak sah, sebab di antara syarat kita solat adalah menutup aurat. Ini dalam keadaan solat. Contohlah kita solat, contohnya kita solat pakai kain pelikat, angin kuat terangkat kita punya kain pelikat. So secara kita kena perlu untuk menutup kita punya aurat tersebut yang telah kain yang kita terangkat nampak, contohnya betis kita ataupun lutut kita, contohnya untuk perlu untuk kita tutup secara automatically ataupun secara menerus kita menutup aurat tersebut. Ustaz, contoh saya nampak orang apabila dia solat dia pakai seluar jeans, contohnya dia pakai seluar londeh, lepas tu bila dia rokok tu nampak dia punya aurat, batal tak solat dia? Kalaulah dia tahu dia tutup secara serta-merta, maka tidak batal solatnya. Kalaulah dia tak tutup, maka terbatallah solatnya. Kalaulah contoh dia solat, dia tahu seluar dia akan londeh, lepas tu ternampak benda tersebut, dia sedar, dia angkat seluar dia, contoh dia sempurnakan rakaat ketiga ataupun keempat, tidak ada masalah. Ataupun setiap kali dia rokok, dia tarik sikit, tidak ada masalah. Ini masalahnya apabila ternampak aurat tersebut, jika dia tak tutup dalam tempoh kadar tamakninah, akal tamakninah, maka terbatallah dia punya solat. Bagaimana kita nak menghukumi orang tersebut batal ataupun tidak batal solatnya? Mengikut keadaan dia solat. Kalaulah kita nampak, kadang-kadang orang tak perasan, kalaulah kita nampak, kita beritahulah, cakaplah pelan-pelan, abang, adik, kakak, perkara tersebut ternampak, jadi perlulah untuk kita ulang solat, sebab rukun di antara syarat solat adalah menutup aurat. Seterusnya, wan nutqu bi harfaini aw harfin mufhimin amdan. Di antara perkara-perkara yang membatalkan solat, berkata-kata dalam satu kalimah ataupun dua kalimah yang difahami secara sengaja, iaitu kalau disebut secara sengaja satu kalimah ataupun dua kalimah secara sengaja, maka yang difahami, maka terbatallah dia punya solat. Contoh, kalau dia kenyang, kalau dia belahak, tak faham, perkara itu tak faham, tapi dia sengaja nak, tak boleh nak buat macam mana, dia kena keluarkan angin tersebut, contoh waktu dalam solat, perkara tersebut tidak
membatalkan, walaupun dia sengaja nak keluarkan benda tersebut. Ataupun batuk. Perkara batuk, ialah sekarang kita nak tahan batuk untuk tidak bersuara. Sebab perkara ini tidak membatalkan solat. Akan tetapi kalaulah dia bercakap dengan satu kalimah, kalau dia bercakap dengan keadaan lupa, ini dalam keadaan sengaja. Kalau dia bercakap dengan keadaan lupa, ulama mengatakan kalaulah dia bercakap lebih kepada 3 kalimah dalam keadaan lupa, maka terbatallah solatnya. Kalau 1 kalimah, 2 kalimah, 3 kalimah, tidak ada masalah dalam keadaan lupa. Kalau lebih daripada 3 kalimah, maka terbatallah dia punya solat. Kalaulah berulang-ulang, maka terbatallah dia punya solat. Kalau sekali, tak apa, ada masalah. Kalau dia dalam keadaan lupa cakap berulang-ulang lebih daripada 3 kalimat, maka terbatallah dia punya solat. Seterusnya, wabil mufattiri amdan, dengan perkara-perkara yang dapatkan yang membukakan puasa, yang boleh membuka puasa. Sebab setiap perkara yang membatalkan puasa, perkara itu juga dapat membatalkan solat. Contohnya ketika mana kita solat saja nak ambil tempat korek tak telinga, nak korek tak telinga. Sebab memasukkan satu perkara di dalam rongga adalah di antara perkara yang dapat membatalkan solat. Begitu juga benda-benda yang dapat membatalkan puasa. Setiap perkara yang dapat membatalkan puasa juga dapat membatalkan solat. Wabil aklil katsiri nasiyan, dan makan di dalam solat. Makan di dalam solat, makan dalam solat terbatallah secara automatically, kita punya. Akan tetapi ulama meletakkan syarat juga, jika kita makan dalam keadaan lupa, makan dalam keadaan lupa, adakah batal ataupun tidak batal solat? Ulama meletakkan kalau dia mengunyah kurang daripada 3 kunyahan, 1, 2, 3. Kalau dia mengunyah kurang daripada 3 kunyahan, kunyahan tersebut dalam keadaan lupa, tidak membatalkan solat. Contohnya, ada terlekat ayam, tengah hari makan nasi ayam, lepas makan nasi ayam nak solat zuhur, lepas tu tak sedar, letih sangat, terkunyah nasi ayam, ayam tersebut kita telan. Kalaulah kunyahan dalam keadaan lupa kurang daripada 3 kunyahan, maka tidak ada masalah. Kalau lebih, maka terbatallah kita punya solat. Sebab tu disebut ni wabil aklil katsir, makan yang banyak. Maksud makan yang banyak, makan tengah makan betul lah. Memanglah perkara ini masuk juga dalam wabil mufattiri, perkara yang dapat membatalkan puasa, dapat mengantarkan solat. Begitu juga makan dapat membatalkan puasa, dapat juga membatalkan solat. Di antara perkara lain-lain juga yang dapat membatalkan solat, wa thalathi harakatin mutawaliyatin walau sahwan, 3 pergerakan, maksudnya pergerakan yang fi'liyah, 3 pergerakan yang fi'liyah mutawaliyatin, yang terus menerus, dapat membatalkan solat. Jadi contohnya, kalaulah kita tengok satu saf yang kosong, janganlah ikut orang-orang Arab. Contoh kita pergi umrah, janganlah tengok orang-orang Arab. Contohnya orang Arab di Pakistan, orang Pakistan contohnya, mereka bermazhab Hanafi. Contohnya orang Arab di belah Algeria, Tunisia, Morocco, Mauritania dan sebagainya, mereka bermazhab Maliki. Pergerakan yang 3 kali, lebih daripada 3 kali itu tidak membatalkan solat. Ia membatalkan solat pergerakan yang banyak. Contoh awak berlari, nak masuk saf berlari, tak membatalkan solat. Tapi kalau dah dia orang masuk saf, masuk nampak macam jalan, masuk terus 5 langkah step ke hadapan contohnya, dalam mazhab Maliki tidak membatalkan solat. Akan tetapi di dalam mazhab Syafi'i, perkara tersebut dapat membatalkan solat. Perlulah kita bergerak 1, 2 kita berhenti, 1, 2 kita berhenti. Sebab salatu harakatin mutawaliyatin, 3 pergerakan yang berterusan dapat membatalkan solat. Seterusnya, al-wathbatul fahishah wad-darbatil mufritah.
Apakah yang maksud al-wathbatil fahisyah wa darbatil mufritah? Perkara ini mentafsirkan perkara yang sebelum tadi. 3 pergerakan. Sebab al-wathbah ni dalam bahasa maksudnya lompat. Ada perkara yang awak lompat dalam solat, automatically perkara tersebut dapat membatalkan solat. Contoh, awak tengah solat ada ular datang depan awak, lalu depan. Kita pun lompat, ular tu pun lalu lepas. Lepas tu dengan lompat kita tersebut nak elak daripada ular tu, terbatallah kita punya solat. Ataupun bergerak yang sangat, walaupun kita kita yang menggerakkan badan kita yang terlalu banyak sangat sehinggalah boleh menggerak-gerakkan badan, maka terbatallah kita punya solat. Seterusnya wa ziyadati ruknin fi'liyin 'amdan, menambah rukun fi'il, maksudnya rukun solat yang berbentuk fi'il. Sebab rukun solat ada 2, sama ada rukun qauli ataupun rukun fi'li. Rukun qauli, rukun berbentuk perkataan. Contohnya doa kunut, baca Fatihah, takbir, baca Al-Fatihah, tasyahud, membaca tasyahud akhir. Itu adalah rukun aqwal, qaul. Rukun fi'il contohnya sujud, rukuk, qiyam, i'tidal dan sebagainya. Menambah rukun fi'il secara sengaja, maka terbatallah kita punya solat. Contoh, kita saja dalam solat kita saja nak tahiyat 3 kali, terbatallah solat. Kalau kita tertahiyat, melakukan tahiyat awal 2 kali dengan tak sengaja, perkara itu tidak membatalkan solat. Ini ada qaid. Qaid disebut wa ziyadati ruknin fi'liyin 'amdan, menambah satu rukun fi'il secara sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak ada masalah. Contoh, kita menambah sujud contohnya, secara sengaja saja nak menambah sujud, nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara lebih contohnya, itu membatalkan solat. Begitu juga wa taqaddumi ala imamihi bi ruknaini fi'liyain. Maksudnya di sini anna salata tabtulu aidan bi sabqil musallil ma'mumi imamahu bi ruknaini fi'liyain walau ghairi tawilain. Maknanya kalau kita dah lebih daripada pergerakan kita, lebih daripada imam dengan 2 rukun fi'il, maka terbatallah kita punya solat. Contoh, imam masih lagi baca contohnya surah lazim, baca Fatihah, imam baca surah lazim. Imam tu baca yang punya panjang, kita ingatkan bila imam tu baca lenggok dia macam dah nak habis nak rukuk, kita pergi sujud terus. Sebab apabila kita sujud kat situ, maka kita dah lebih daripada rukun imam, 2 rukun imam. Sebab rukuk dan i'tidal, rukuk balik dah 3 rukun fi'il. Kalau dah kita terrukuk, dah rukuk sempurna, tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab kita tak berlebih daripada imam daripada 2 rukun fi'il. Sebab imam masih, sebab 1 rukun fi'il, rukuk, tidak 2 rukun fi'il. Kalau kita lebih daripada imam 2 rukun fi'il, maka perkara tersebut dapat membatalkan solat. Ini dalam keadaan lupa. Kalau sengaja, kembali kepada tadi lah, ziyadatu ruknin fi'lin amdan, walaupun tambah 1 rukun dalam keadaan sengaja, terbatal. Kalau bertambah 2 rukun lebih daripada imam dalam keadaan tersengaja, perkara ini tidak membatalkan solat. Akan tapi kalau menambah lebih daripada 2 rukun, perkara itu membatalkan solat. Seterusnya, di antara perkara yang membatalkan solat juga at-takhallufu bihima bighairi uzrin. Begitu juga takhalluf. Apa maksud takhalluf? Melambatkan 2 rukun fi'il. Imam dah sujud, kita masih lagi duk qiyam, duk baca Fatihah contohnya, maka batallah kita punya solat. Disebutkan sini takhalluf, mengakhiri 2 rukun fi'il bihima, huma tu ithnan, 2, yakni 2 rukun fi'il bighairi udhrin, tanpa uzur. Seolah-olah kalau ada uzur tak batal kita punya solat, kalau kita terlambat daripada imam. Waktu bila al-udhru fi sabqi wa huwa an-nisyanu wal jahl. Ada 2 saja penguzuran. Kalau dah imam dah sujud, kita masih lagi duk qiyam, duk baca surah Fatihah contohnya, dalam keadaan kita lupa, tidak ada masalah.
tak terbatal benda semua. Kalaulah kita sengaja nak imam dah rukuk, kita masih lagi duk baca Fatihah waladdallin amin, sengaja nak habiskan contohnya, ataupun sengaja, ataupun masih lagi, ataupun kita masih lagi nak menyempurnakan ataupun surah lazim contohnya dalam solat zuhur contohnya, masih lagi membaca, imam dah rukuk, dah sujud, maka sengaja membatalkan solat. Tetapi kalau kita jahil, kita tak tahu, baru masuk Islam, imam dah sujud, kita baru belajar baca Fatihah pelambat contohnya, jahil tak tahu, apabila takhalluf dapat membatalkan solat, tidak ada masalah. Seterusnya, perkara yang di antara perkara yang membatalkan solat, niyatu qat'is salah. Kalau kita niat untuk memutuskan solat, maka terbatallah kita punya solat. Au ta'liqi qat'iha bi syai', ataupun kita niat kita mentaklikkan solat tu dengan satu perkara. Maksud kita menggantungkan solat kan satu dengan satu perkara. Contoh, kita solat zuhur, kita niat dalam hati, kita rasa kalau dah aku tengah solat zuhur ni, tengah-tengah solat zuhur hujan, aku akan membatalkan solat aku nak akan keluar rumah, ambil baju dulu, baru sama, lepas tu baru solat. Kalau kita dah niat macam tu, maka terbatallah kita punya niat. Kalau kita tengah niat takbiratul ihram, niat macam tu, dah taklik kita punya solat, maka terbatal. Kalau kita taklik dalam tengah-tengah solat juga, dapat membatalkan. Kalau kita taklikkan niat kita ketika mana kita nak tahiyat akhir pun, dapat membatalkan kita punya solat. Sebab itulah kita apabila kita pergi solat, kita kena usalli fardhu dhuhri 4 rakaatin ma'mum lillahi ta'ala. Kita tidak boleh nak taklik usalli fardhu dhuhri 4 rakaatin idza jaa al-matar contohnya, jika datangnya hujan. Kita taklik idza, sebab idza harfu syarat, huruf syarat menunjukkan kepada perkara yang taklik dalam bahasa Arab. Begitu juga taraddudi fi qat'iha. Kita duk taraddud, syak nak membatalkan solat ke tidak membatalkan solat. Kita syak tu dapat membatalkan solat. Apabila, maksudnya di sini apabila kita nak solat, kita kena niat terus solat. Sama kalau kita niat batal, terbatal. Kalau kita niat taklik pun batal. Apa kita niat taraddud nak teruskan solat ataupun tidak, perkara itu pun dapat membatalkan kita punya solat. Contohlah, dulu pernah perkara yang gempa bumi berlaku di Indonesia contohnya. Semua orang solat di belakang imam. Gempa bumi, makmum, aku nak ikut imam ke tak? Aku nak ikut imam ke tak? Tengah gempa bumi ni, nak lari ke, nak menyelamatkan diri kat masjid ke, aku nak terus mengikut belakang. Dah syak, aku nak, sama ada aku nak potong solat ni, nak keluar daripada solat ke, aku nak berada. Solat dia terbatal serta batal. Maknanya di situ, kalau bimujarrad dengannya dia syak untuk nak batal ke tak batal, dah batal dia punya solat. Maknanya apabila di sini kita nak solat, kita kena solat betul-betul. Seterusnya, fasa yang seterusnya kita masuk perkara-perkara yang menyeritakan tentang perkara yang dilazimkan untuk kita niat imam. Kita baca sama-sama, tuan-tuan dan puan sekalian. Faslun alladhi yalzamu fihi niyatul imamati arba'un. Al-jum'atu wal-mu'adatu wal-mandhuratu jama'atan wal-mutaqaddimatu fil matari. Fasal ini menerangkan tentang pada mana solat-solat yang kita perlu untuk takyinkan imam tersebut kalau kita menjadi imam. Fasal ini bermulalah fasal yang menerangkan tentang solat jemaah. Apabila kita membincangkan tentang solat berjemaah, di antara unsur yang ada di dalam solat jemaah adalah imam dan makmum. Kat mana? Sebab solat jemaah sama ada padanya solat yang fardu, kita berjemaah dalam solat yang fardu, ataupun kita berjemaah dalam solat-solat yang sunat. Solat-solat yang sunat, sama ada sunnatun muaqqatatun, sunat-sunat yang ada padanya waktu,
ataupun sunnatun mutlaqatun, sunat yang mutlak seperti mana solat sunat wudu, solat hajat dan sebagainya, ataupun sunat yang muaqqatah seperti solat sunat Aidil Adha, solat kusuf dan khusuf, dan solat hari raya korban seperti haji dan korban, hari raya Aidilfitri dan korban contohnya. Di sini ada 4 tempat yang disebutkan perlu untuk kita mentakyinkan bila kita menjadi imam, untuk menyebut imaman lillahi ta'ala. 4 tempat. Yang mana maksudnya yang selain daripada itu tidak kita tak sebut pun tidak ada masalah. Maksudnya kalau kita tak sebut perkara ini dalam 4 solat ini, maka terbatallah solat imam tersebut. Ataupun solat makmum secara automatically dah terbatal lah. Sebab apa? Nabi SAW berfirman, innama ju'ilal imamu liutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam tu untuk menyempurnakan solat tersebut. Jika terbatalnya yang matbu', perkara yang diikuti, maka perkara yang mengikut terbatal. Sebab itulah kalau ngaji dalam ilmu nahwu, tabi'u lil matbu'. Tabi' itu ikut daripada matbu'nya, fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa jazmihi. Kalau tabi' tu, kalau matbu' tu rafa' lah baca. Kalau matbu' tu masuk, matbu' tu masuklah kita baca. Di antara 4 solat ini, yang pertama adalah solat Jumaat. Perlulah imam itu berniat imaman lillahi ta'ala. Usalli fardul jum'ati rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Perlulah kita ta'yin imam tersebut imaman lillahi ta'ala. Kalau kita tak ta'yin, maka terbatallah solat tersebut, Jumaat tersebut. Begitu juga al-mu'adatu. Al-mu'adatu, apa maksud mu'adah? Dalam bahasa Arab, perkara yang diulang-ulang. Maksud perkara yang diulang-ulang itu adalah solat yang fardu, yang dilakukan, yang diulang-ulang berlaku. Solat fardu yang 5 waktu. Dan termasuk berulang-ulang solat ini masukkan juga solat raya korban dan raya Aidil Adha dan Aidil Fitri. Aidil Fitri dan Aidil Adha. Begitu juga bila as-salawatul maktubah, solat fardu, perlu untuk kita, apabila antum dan antuna menjadi imam, perlu untuk kita mentakyinkan imam, mentakyinkan lafaz imam tersebut. Seterusnya al-manzuratu jama'atan. Al-manzuratul jama'atan ni saya baca setakat 2 syarah Safinatun Najah ni, saya tak dapat jelas apakah yang dimaksudkan oleh musannif. Mungkin saya kena cek lagi secara buku-buku syarah-syarah yang lebih panjang. InsyaAllah saya akan try datangkan pada minggu depan. Yang keempat adalah al-mutaqaddimatu fil matar. Maksud al-mutaqaddimatu fil matar, solat jamak pada matar. Solat jamak pada matar, maksudnya solat apabila hujan. Di antara sebab-sebab untuk kita boleh solat jamak adalah ada 3 perkara. Yang pertama, hujan. Yang kedua, sakit. Yang ketiga, dalam keadaan bermusafir. Al-matar di sini bukanlah tengok hujan renyah-renyah boleh solat jamak. Tak. Bukan hujan renyah-renyah boleh solat jamak. Di sini ulama meletakkan syarat-syarat yang kita akan pelajari sebentar lagi, yang mana ulama mentakdirkan ada padanya wahlun. Apa maksud wahlun? Maksudnya wahlun di sini ulama, kalau ulama mentakdir dulu, kalau kita nak pergi masjid, menyebabkan orang kata apa, kelebur ataupun jalan kita tu dah ada air, tak mampu untuk kita untuk pergi ke masjid. Dan solat jamak ketika mana hujan tidak dilakukan di dalam rumah. Solat jamak ketika mana dalam keadaan hujan dilakukan hanya saja di masjid. Hanya saja dilakukan di masjid. Apabila dalam solat jamak ini, pada rakaat solat yang pertama, maksudnya jamak takdim. Sebab solat jamak ketika mana hujan, dia boleh dilakukan pada solat jamak takdim. Sebab dalam mazhab Syafi'i kita ada solat jamak takdim dan jamak takhir. Solat jamak ketika mana
Hujan apabila imam niat untuk mengangkat solat jamak dalam keuzurannya, hujan matar yang mana cukup syarat matar tersebut yang ada padanya wahlun, maka perlulah oleh seorang imam tersebut menta'yinkan, menyebutkan imaman lillahi ta'ala. Kalau tidak menyebut perkara tersebut, maka tak sah, tak sah dia punya solat tersebut. Faham kan? Ini apakah yang disebutkan dengan yalzamu fihi niyatul imamah, perkara-perkara yang dilazimkan ke atasnya niat imam. Seterusnya kita baca sama-sama fasal yang menerangkan tentang syarat-syarat qudwah. Maksud qudwah syarat-syarat untuk menjadi makmum. Faslun syurutul qudwati 11. ألا يعلم بطلان صلاة إمامه بحدث أو غيره وألا يعتقد وجوب قضائها عليه وألا يكون مأموما ولا أميا وألا يتقدم على إمامه في الموقف وأن يعلم انتقالات إمامه وأن يجتمع في مسجد أو في 300 ذراع تقريبا أو ينوي القدوة أو الجماعة وأن يتوافق نظم صلاتيهما وألا يخالفه في سنة فاحشة المخالفة وأن يتابعه. Ini adalah 11 syarat yang apabila teradanya 11 syarat ini sahlah al-qudwah. Maksudnya qudwah di sini kita menjadi makmum, kita mengambil seorang tu menjadi imam. Sebab qudwah dari segi bahasa adalah role model. Sebab waktu kat sini qudwah ni dalam solat, maknanya kita menjadi mengambil imam sujud sah bagaimana kita nak jadi makmum. Sebab qudwah dari segi bahasa contoh Allah sebut laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah, ada satu uswatun hasanah, iaitu bermaksud qudwah, iaitu role model. Ni kat sini imam lah, kita punya qudwah bagaimana kita nak menjadi makmum, sebab pergerakan kita bergantung di atas pergerakan imam. Apabila imam sujud, kita sujud. Oleh yang demikian diistilahkan qudwah dalam bab ini. Syarat yang pertama adalah ayya'lama butlana salati imamihi, alla ya'lama butlana salati imamihi bihadathin aw ghairihi. Yang mana kita tak tahu batalnya solat imam dengan hadas ataupun ghairi, ataupun selain daripada hadas, contohnya najislah dan sebagainya. Maksudnya sahnya qudwah, kita nak solat jemaah ni menjadi makmum, maksudnya kita tahu bahawa imam tersebut tidak terbatalnya solatnya tersebut dengan hadas. Contoh seperti mana hadas saya sebut tadi, perkara yang berlaku pada diri mukallaf. Contohnya dia terkentut ke, dia perkara-perkara yang keluar daripada diri manusia, ataupun au ghairihi, ataupun perkara yang lain dapat selain daripada hadas, perkara yang lain dapat membatalkan solat imam. Contohnya terkena pada imam najis, contohnya imam bergelak lebih daripada 3 pergerakan yang fahisyah, yang mana perkara-perkara yang membatalkan tadi, perkara-perkara yang tadi dapat membatalkan solat terjadi kepada imam, maka terbatallah solat imam. Kalau kita tahu perkara tersebut
berlaku ke atas imam, maka terbatallah kita punya jemaah. Seterusnya, wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaih. Perlu juga kita tidak beriktikad bahawa jikalah terbatalnya solat imam tersebut, kita tak perlu untuk mengqadanya. Kalau kita beriktikad bahawa bila solat imam tu terbatal, maka kita perlu untuk qadakan solat imam, tak sah kita punya qudwah. Apabila imam terbatalnya solat, maka disebut subhanallah, dia keluar daripada solat, maka naiklah orang yang ada di belakang imam untuk menjadi imam. Tak perlu untuk kita qada solat tersebut. Masalah kita berhenti solat, membatalkan solat, kita solat balik dengan imam tersebut. Dibolehkan ke atas kita untuk menyempurnakan solat serta merta. Begitu juga syarat sah juga qudwah jemaah, alla yakuna ma'muman. Takdir situ alla yakuna al-imamu ma'muman. Maksudnya imam itu tidak boleh untuk menjadi makmum. Kalaulah imam menjadi makmum, maka tak ada masuk qudwah, tak ada masuklah imam dan makmum. Bila matbu' jadi tabi', matbu' itu adalah imam, at-tabi' itu adalah makmum. Apa matbu' menjadi tabi', maka terbatallah qudwah tersebut. Seterusnya, wala ummiyan, dan tidak terbatallah solat tersebut jika imam tu daripada golongan yang ummi, yang tidak tahu membaca. Bagaimana seorang imam boleh menjadi imam, dia tak tahu membaca dalam bahasa Arab? Bila orang yang tak tahu membaca, automatically dia tidak boleh menghafal, tidak boleh membaca dengan baik. Contohnya nak jadi imam, paling kurang Al-Fatihah kena betul. Sebab rukun qauli tu, arkan qauliyah tu kena settle. Contohnya baca bismillah, tasyahud akhir, ada antara rukun-rukun qauli perlu betul. Kalau imam itu ummi, orang yang tak tahu membaca, tambahlah dia nak menghafal dan membetulkan qiraat, bacaannya itu di dalam solat. Sebab itulah ulama meletakkan jika seorang imam, bagaimana kita nak melantik kita dalam jemaah, kita nak menolak seorang itu menjadi imam. Ulama mengatakan jika seorang itu suara dia, tajwidnya elok dan dia alim dalam bidang fiqh, didahulukan orang tersebut. Jika tidak ada, kita ada di antara dua, orang yang suaranya merdu, tajwidnya elok, dan seorang lagi tajwidnya okey, suara tak merdu, cukup syarat untuk solat, akan tapi dia alim dalam bidang fiqh, kita mendahulukan orang yang alim daripada mengetahui fiqh daripada orang yang suaranya merdu. Sebab apa? Orang yang suaranya merdu, apabila terbatalnya wudu, apabila terbatalnya solat, apabila perkara-perkara yang berlaku dalam solat dia tak tahu bagaimana, maka terbatallah solat secara automatically. Sebab orang yang mengetahui tentang solat, maka bila terbatalnya solat, dia tahu bagaimana nak melakukan. Contohnya orang yang suaranya merdu, contohnya apabila dia lupa untuk tasyahud awal, dia tak tahu nak buat macam mana, jadi masalah. Sebab jika ada orang yang terkumpulnya dua perkara ini, kita dahulukan orang ini. Jika ada salah satu daripada dua, kita dahulukan orang yang faqih lebih kepada al-mujawwid. Kalau tidak ada kecuali orang yang mujawwid, maka dahulukan orang yang mujawwid. Inilah dimasukkan di sini wala ummiyan. Seterusnya, wa alla yataqaddama ala imamihi fil mawqifi. Maksudnya di sini tidaklah didahulukan makmum tersebut perlakuan rukun-rukun fi'il itu lebih daripada imam. Maka jika didahulukan rukun-rukun fi'il lebih daripada imam, maka terbatallah dia punya solat secara mutlak, secara amdan, secara sengaja. Kalau tak sengaja kembali kepada syarat batalnya solat. Jika tak lebih daripada dua rukun fi'il, tidak ada masalah, secara lupa. Kalau sengaja, maka terbatallah dia punya solat. Sebenarnya wa an ya'lama intiqalati imamihi.
Di antara syarat sahnya solat jemaah, kita tahu bagaimana pergerakan imam tersebut. Kita tahu walaupun kita tak nampak imam tersebut kalau kita solat jauh daripada imam. Sebab zaman dulu, sebab perkara ini sudah tak ada masalah pada zaman sekarang. Kalau zaman dulu masalah, tak ada pembesar suara. Pada zaman dulu tak ada pembesar suara. Sebab itulah disunatkan pada zaman dulu, contohnya selepas 15 saf, 30 saf, ada seorang imam kata Allahu Akbar, lepas 30 saf seorang mewakilkan dia akan sebut Allahu Akbar untuk mendengarkan suara orang yang di belakang. Dan belakang lagi sampailah 15 saf ataupun 20 saf disebutkan lagi untuk mendengarkan suara daripada imam tersebut, perlakuan imam. Jika tidak mendengar, kita tak tahu imam masih sujud ataupun rukuk, maka terbatallah jemaah secara mutlak. Seterusnya wa an yajtami'a, iaitu berkumpulnya al-yajtami'a muthanna di situ, yajtami'a al-ma'mumu wal imam, berkumpulnya makmum dan imam fi masjid, pada dalam masjid. Jika tidak berkumpul di dalam masjid, au fi 300 dhira'in taqriban, jika tidak berkumpullah di dalam masjid, contoh kita solat dengan imam, kita ada di dalam masjid, contoh kita jauh dengan imam, tidak ada masalah lah, sah kita jauh. Kalaulah kita luar daripada masjid, contohnya kalau kita di Malaysia, kita solat hari raya, solat hari raya Aidilfitri atau Raya Kurban, kita solat di masjid. Kalau di negara, contohnya di negara luar, contoh di Morocco juga, kita akan solat hari raya, kita solat di kawasan lapang, solat di kawasan yang lapang. Sebab kita payahlah di Malaysia kita dapatkan satu kawasan yang lapang. Apabila disolat di kawasan lapang, bagaimana perkara yang disahnya solat secara berimam ni? Kalaulah kita dengan imam tu lebih daripada 300 dhira', lebih daripada 300 dhira', maka terbatallah kita punya qudwah. Maksudnya di sini 300 dhira' lebih kurang dalam 61 meter. Kalau dah jarak di antara kita dan imam lebih daripada 61 meter, maka terbatallah kita punya solat. Sebab apa? Kadang-kadang bila kita solat di masjid, di padang yang besar, kadang-kadang dia punya jarak kadang-kadang panjang, jauh. Apabila jarak yang panjang, kalau lebih daripada 61 meter, maka terbatallah kita punya solat. Seterusnya di antara syarat yang lain, di antara sahnya qudwah, wa ayyan wiya al-qudwata wal jamaah. Di antara syarat untuk makmum solat berjamaah, perlulah untuk dia berniat qudwah ataupun jamaah. Seolah-olah kita kata usalli salatal dhuhri 4 raka'atin ma'muman ataupun jama'atan lillahi ta'ala. Tidak sah untuk kita mengatakan usalli fardhu dhuhri 4 raka'atin lillahi ta'ala. Perlulah untuk kita ta'yinkan, menyebutkan ma'muman lillahi ta'ala. Begitu juga imam tadi, imaman lillahi ta'ala, yang dimaksudkan tadi al-mu'adatu, lafaznya al-mu'adah. Begitu juga di antara syarat solat berjamaah, wa an yatawafaqa nadhmu salataihima, perlulah sama keadaan solat mereka. Apakah yang dimaksudkan di sini sama keadaan solat mereka? Sama dari segi jenis solat, sama dari segi perbuatan solat. Apabila imam rukuk, kita berrukuk. Apa imam sujud, kita pun sujud. Apa imam i'tidal, kita pun i'tidal. Akan tetapi disebutkan sini wa ini ikhtalafa fil adadi awin niyah, walaupun berbeza niat dan bilangan, tidak ada masalah untuk kita mengambil seorang itu menjadi imam. Contohnya, maksudnya tawafukun nazmi di sini bersamanya keadaan solat itu, maksudnya tidak boleh untuk kita mengimamkan, mengambil seorang itu menjadi imam kalaulah dia tengah solat hari raya. Contoh, apabila orang mengambil orang tengah solat hari raya,
apabila dia mengangkat takbiratul ihram, dia akan takbir. Kalau orang mengimamkan orang tersebut dalam mengambil solat hari raya, kalau kita solat sunat contohnya, solat sunat yang lain contohnya, solat sunat duha, keadaan fi'il perbuatan solat itu berbeza. Sebab dia akan takbir, kita akan tidak takbir. Bila kita takbir dalam solat sunat, telah menyebabkan batalnya solat. Akan tetapi apabila berbezanya adat bilangan, tidak ada masalah. Contoh, apabila kita nak mengimamkan seorang dalam jamak orang seorang solat jamak takdim, kita solat tamam contohnya. Kita solat tamam. Bilangan orang yang solat jamak takdim dengan qasar contohnya, solatnya adalah 2 rakaat. Bilangan dia adalah 2 rakaat. Orang yang solat tamam bilangannya 4. Akan tetapi perlakuan fi'il ni sama. Berbeza dengan orang mengambil seorang tu solat, contoh mengambil imam dia solat hari raya, kita solat sunat biasa, perbuatan tu adalah berbeza. Sebab tu disebut sini, begitu juga dengan niat. Begitu juga dengan niat. Contohnya kalau kita jumpa seorang tu dia tengah solat, contohnya dia tengah solat jamak takhir, jamak takdim, dia solat isyak contohnya 2 rakaat. Kita nak solat maghrib, kita pergi ambil dia jadi imam, walaupun niat kita dengan dia berbeza. Wa in ikhtalafa, walaupun syarat di sini tawafuqu nazmi salatil imam, berbeza samanya syarat sama keadaan solat fil af'alidh dharah, pada fi'il perbuatan yang zahir. Wa in ikhtalafa, walaupun berbeza dari segi bilangan dan niat. Contoh, orang tengah solat jamak takdim, dia solat waktu tu solat isyak 2 rakaat. Kita mengambil dia, kita nak solat maghrib, walaupun berbeza dari situ, dia solat 2 rakaat, kita solat 3 rakaat. Niat dia adalah niat solat isyak takdim, kita solat maghrib, tidak ada masalah. Akan tetapi fala tasihhu maktubatun, tidak sah solat fardu khalfa kusufin, belakang orang masuk solat kusuf, solat gerhana. Sebab apa? Sebab solat gerhana ada 2 qiyam dan 2 rukuk saja, dia tak ada sujud. Berbeza dari segi fi'il. Au janazah, kita nak solat belakang orang solat jenazah, sebab solat jenazah tak ada rukuk, tak ada sujud. Kita nak solat fardu, nak belakang orang solat jenazah, tak boleh. Wa kadzalika aks, begitu juga dengan sebaliknya. Akan tetapi nanti kita tengok nanti, bagi orang yang sempurna boleh untuk mengambil imam kepada orang yang jamak dan qasar. Akan tetapi sebaliknya tidak boleh. Kita nak jamak, nak solat qasar, kita nak mengambil imam tu yang solat sempurna. Contohnya kita nak solat zuhur, kita boleh qasar 2 rakaat daripada 4. Kita nak mengambil orang tu untuk menjadi imam, dia solat sempurna, so tak boleh lah. Sebab apabila dia solat 4, kita pun kena bangun solat 4. Sebab tak boleh lah apabila dia solat 4, bila dia bagi tahiyat, dia naik untuk solat rakaat ketiga, kita bagi salam. Sebab kita menambah pergerakan di situ, dan kita tidak sempurnanya, maksudnya jemaah tersebut. Akan tapi jika surah gambaran yang sebaliknya dibolehkan. Seterusnya, wa ayyu khalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafah. Maksudnya kita tak boleh untuk mukhalafah dengan imam dengan banyak. Kalaulah imam sudah sujud, kita masih lagi qiyam, so sunnah tu dah mukhalafah. Mukhalafah kita dengan imam tu sudah banyak, itu telah menyebabkan terbatalnya kita punya solat. Dan sebenarnya wa ayyutabi'ahu, perlulah kita mengikuti imam. Maksudnya di sini terbatallah apabila kalau perbuatan kita melebihi daripada imam. Contoh, imam tengah Allahu Akbar pun, kita pun Allahu Akbar, ataupun kita takbir dulu, maka terbatallah kita punya solat. Begitu juga
Apabila jika kita imam takbir, kita takbir sama imam, terbatallah kita punya solat. Disebutkan sini ayyata'akhkhara jami'u takbiri ihramil ma'mum, perlulah diakhirkan semua jami'u takbir ihram, takbiratul ihram ma'mum, an jami'i takbiril imam, daripada semua takbiratul ihram imam. Fa in qaranahu, jika sama, fihi, pada takbiratul ihram imam, au fi ba'dihi, ataupun pada sebahagiannya, lam tan'aqidu salatuhu, maka tak sah dia punya solat. Perlulah imam angkat takbiratul ihram, barulah kita takbiratul ihram. Seterusnya pembahasan membincangkan tentang keadaan-keadaan solat jemaah. Kita baca sama-sama. Faslun suwarul qudwati tis'un tasihhu fi khamsin qudwatu rajulin bi rajulin wa qudwatu imra'atin bi rajulin wa qudwatu khuntha bi rajulin wa qudwatu imra'atin bi khuntha wa qudwatu imra'atin bi imra'atin wa tabtulu fi arba'in qudwatu rajulin bi imra'atin wa qudwatu rajulin bi khuntha wa qudwatu khuntha bi imra'atin wa qudwatu khuntha bi khuntha. Fasa ini menerangkan gambaran solat jemaah. Ada 9 jenis gambaran, 5 daripadanya sah dan 4 lagi tidak sah. 5 yang sah, yang pertama, seorang lelaki mengambil seorang lelaki lain menjadi imam. Itu sah gambaran ini. Gambaran yang kedua, qudwatu imra'atin bi rajulin, seorang perempuan mengambil seorang lelaki untuk menjadi imam. Contohnya adik menjadi abang menjadi imam dan sebagainya, tidak ada masalah. Wa qudwatu khuntha bi rajulin, seorang khuntha mengambil seorang lelaki untuk menjadi imam, maka sah solat mereka berdua. Ataupun wa qudwatu imra'atin bi khuntha, seorang khuntha menjadikan seorang perempuan sebagai imam. Kalau ada khuntha dengan perempuan, siapa nak jadi imam? Perempuan jadi imam kepada khuntha. Dan tidak sah wa qudwatu imra'atin bi imra'atin, seorang perempuan mengambil perempuan yang lain untuk menjadi imam. Ini 5 gambaran sahnya solat jemaah. Yang tidak sah 4 gambaran yang berbaki, iaitu yang pertama qudwatu rajulin bi imra'atin, orang lelaki ambil orang perempuan jadi imam. Tak sah perkara tersebut, seperti mana ajaran Aminah Wadud sebagai contohnya, terbatallah dia punya solat. Perempuan menjadi khutbah, menjadi khatib Jumaat, terbatalnya khutbah Jumaat dan terbatallah solat tersebut. Seterusnya gambaran yang tidak sah dari segi solat, iaitu qudwatu rajulin bi khuntha, seorang lelaki mengambil seorang khuntha untuk menjadi imam. Wa qudwatu khuntha bi imra'atin, perempuan mengambil khuntha untuk menjadi imam. Wa qudwatu khuntha bi khuntha, kalau dah ada khuntha duduk sama khuntha, tidak boleh di antara dua orang untuk mengambil menjadi imam. Kena solat seorang-seorang, tak sah di antara mereka untuk mengimamkan satu jenis mereka. Seterusnya pembahasan yang menerangkan tentang jamak takdim. Kita baca sama-sama. Faslun syurutu jam'i taqdimi arba'atun al-bada'atu bil ula wa niyyatul jam'i fiha wal muwalatu bainahuma wa dawamul udhri. Perbahasan ini menerangkan tentang solat jamaah. Ketahuilah di dalam mazhab Syafi'i kita ada 2 jenis solat jamaah. Yang pertama solat jamaah takdim, solat jamaah kita mengawalkan, dan yang kedua kita solat jamaah takhir. Solat jamaah, sebelum kita membahaskan tentang solat jamaah takdim atau solat jamaah takhir, solat jamaah itu apakah yang dimaksudkan dengan solat jamaah? Kita mengumpulkan 2 solat di dalam satu waktu, sama ada kita mendahulukan
solat iaitu solat jamak takdim, kita mendahulukan solat yang kedua dalam waktu yang pertama, ataupun solat jamak takhir, kita mengakhirkan solat yang pertama pada waktu solat yang kedua. Solat jamak hanya berlaku pada di antara maghrib dan isyak ataupun zuhur dan asar sahaja. Maksud jamak di sini adalah mengumpulkan. Maksud jamak di sini, kalau kita kata solat jamak maghrib dan isyak, maknanya kita mengumpulkan 3 rakaat maghrib dan 4 rakaat isyak di dalam satu waktu, sama ada takdim ataupun takhir. Nanti kita akan mengaji dalam solat jamak, solat qasar. Solat ini memendekkan hanya berlaku daripada solat yang 4 rakaat rubai sahaja. Tidak boleh untuk kita memendekkan 3 menjadi 1 ataupun 2 menjadi 1. Solat yang sulasi, sunai, 3 dan 2 tidak boleh untuk menjadi qasar. Dan solat jamak dan qasar ini boleh bertembung, boleh berlaku kedua-dua ketika mana dalam keadaan musafir. Dan ada setengah daripada solat yang boleh untuk kita jamak, tidak boleh untuk kita qasar. Okey. Disebutkan sini syurutu jam'i taqdim arba'atun. Di sini kita membincangkan tentang solat jamak takdim. Syarat-syarat solat jamak takdim ada padanya 4 syarat. Yang pertama, bada'atu bil ula. Perlulah apabila kita nak solat jamak, kita mulakan dengan solat yang pertama. Contoh, kita nak solat jamak kan asar dalam waktu zuhur ataupun kita solat isyak dalam waktu maghrib, perlulah untuk kita solatkan yang dahulu solat yang pada waktunya. Iaitu kalau kita solat zuhur dahulu, barulah kita solat asar, ataupun kita solat maghrib dulu, barulah kita solat isyak. Tidak sah solat jamak kita kalau kita mulakan dengan isyak dahulu, barulah kita solat maghrib. Tak sah untuk kita solat asar dahulu, barulah kita solat zuhur. Kalau kita solat juga, maka solat itu tidak sah. Maka terjadi solat itu, setengah ulama mengatakan sebagai mutlaqun nafli. Ini solat mutlak, solat sunat mutlak, tidak sah solat tersebut. Yang dimaksud, apakah yang dimaksud syarat di sini? Yang dimaksud ini al-bada'atu bil ula di sini, mulakan dengan solat yang pertama, iaitu solat zuhur dahulu sebelum solat asar, maghrib dahulu sebelum solat isyak. Yang kedua, niyatul jam'i fiha. Perlulah untuk kita niat jamak pada solat yang pertama tersebut. Kita niat jamak pada solat yang pertama, iaitu solat zuhur ataupun solat maghrib. Kat mana kita perlu niat? Di sini ulama kata sebaik-baik kita niat jamak ketika mana kita takbiratul ihram. Kita niat saja, aku solat jamak, jamakkan zuhur, jamakkan isyak dalam waktu maghrib, ataupun jamakkan asar dalam waktu zuhur kerana Allah Ta'ala. Kita boleh kita niat. Kalau kita lupa nak niat waktu takbir, adakah terbatalnya solat kita? Bagi pendapat ulama, dibolehkan selagi mana kita tak bagi salam pada solat yang pertama. Contohnya, waktu kita takbir, Allah, lupa nak niat solat jamak. Niatlah waktu bila kita tengah solat yang pertama tu, niat dalam hati bahawa kita tengah solat ni kita nak jamak di antara zuhur dan asar, maghrib ataupun isyak secara takdim. Apabila kita dah bagi salam pada solat yang pertama, sudah tak boleh lagi untuk kita solat jamak, maka tak boleh dah untuk kita solat jamak. Ini disebutkan oleh para ulama. Yang kedua, yang ketiga syaratnya wal muwalatu bainahuma, iaitu terus menerus di antara solat yang pertama dan solat yang kedua, di antara solat zuhur dan solat asar, di antara solat maghrib dan solat isyak, yang mana tidak ada padanya fasl, tidak ada satu keberhentian di antara solat dua solat jamaah tersebut. Akan tetapi maksudnya fasl di sini di segi uruf. Contoh, kita boleh untuk kalau kita terbatal, contoh kita dah bagi salam solat jamaah yang pertama zuhur, kita
kita terkentut contohnya, kita boleh untuk mengambil wuduk untuk sambung lagi tak solat jamaah. Tu fasal tu tidak panjang, tidak dianggap sebagai panjang. Contohnya kita nak tayamum, tidak ada masalah. Seperti mana yang telah ditanyakan pada minggu lepas, adakah tayamum dibolehkan untuk kita gunakan dalam solat jamaah? Seperti mana yang saya sebut, tayamum boleh untuk mengumpulkan dalam dua solat jamaah pada jamaah takhir, bukan jamaah takdim, kalau kita dalam keadaan bertayamum. Oleh yang demikian, kalau kita solat jamaah takdim, kita bertayamum, kita tayamum pada solat pertama, kita habis solat kedua, kita bertayamum untuk solat yang kedua. Sebab apa? Kerana apa? Tidak boleh untuk kita bertayamum, untuk menggunakan satu tayamum kepada dua solat pada jamaah takhir. Sebab pada jamaah takdim, sebab apa? Ulama mengatakan jamaah menggunakan tayamum ini, kita bertayamum apabila masuknya waktu solat. Apabila masuk waktu zuhur, kita tayamum, kita solat. Sebab tayamum sah untuk satu waktu. Apabila masuk waktu asar, kita tayamum, kita solat. Apabila kita solat jamaah takdim, contohnya kita mensolatkan solat zuhur dalam solat asar dalam waktu zuhur. Solat zuhur kita tayamum. Solat zuhur kita tayamum. Okey, sahlah solat zuhur. Adakah solat asar sudah masuk waktu ke belum lagi? Belum masuk waktu lagi. Oleh yang demikian, solat disebabkan solat asar masih lagi belum masuk waktu, kita tidak boleh untuk mengumpulkan satu tayamum untuk kita menggunakan untuk solat asar. Akan tetapi berbeza dengan solat jamaah takhir. Apabila kita mengumpulkan solat zuhur dalam waktu asar, solat waktu asar sudah masuk, dan solat waktu zuhur pun sudah masuk. Sebab apa? Di antara syarat tayamum, ulama kata boleh digunakan untuk satu waktu fardu saja. Jika untuk kita qada, boleh untuk kita menggunakan satu tayamum juga. Seolah-olah waktu asar sudah masuk, waktu zuhur sudah masuk. Oleh yang demikian, dibolehkan untuk kita menggunakan satu tayamum untuk dua solat fardu, untuk jamaah takhir, bukan jamaah takdim. Jadi di sini kalau orang dalam keadaan fasal, dia mualat di sini terus menerus. Kalau dia ada berhenti untuk bertayamum, tidak ada masalah. Contoh dia berhenti pergi minum kopi, pergi makan nasi, baru sambung balik untuk jamaah yang kedua, tak sah solatnya. Begitu juga di antara fasal juga iqamat ataupun azan, tidak ada masalah, tidak dipanggil satu fasil yang banyak. Seterusnya dawamul uzri, berterusan uzurnya. Yang membolehkan solat jamaah adalah tiga perkara. Yang pertama, safar, iaitu kita dalam keadaan bermusafir. Yang kedua, dalam keadaan sakit, al-marad, dalam keadaan sakit. Dan yang ketiga perkara yang membolehkan solat jamaah adalah al-matar, iaitu hujan. Akan tetapi dua daripada tiga ini perlulah ada padanya dawamu al-udri. Maksudnya dawamul udri, perlulah ada illah kepada hukum tersebut. Untuk kita mensolat jamaah takdim di sini, perlulah keuzuran tersebut berlaku sampailah akhir waktu solat, iaitu dalam keadaan kita sakit dan musafir. Tidak boleh untuk kita solat jamaah takdim, contohnya dalam keadaan kita musafir, waktu solat yang kedua kita tahu kita dah sampai kita punya mukim. Kalau kita sampai kita punya mukim, kita sampai ke rumah, kita solat jamaah, maksud tersebut tidak sah kita punya solat jamaah tersebut. Begitu juga dalam keadaan sakit. Apabila kita dalam keadaan sakit, contohnya dibolehkan untuk kita solat jamaah. Contoh orang nak operation, contohnya dia operation pukul 3 sampailah pukul 8 malam. Dia ada waktu pukul 1 tengah hari untuk solat. Maka dia tahu, maka dia akan sedar lepas operation tu pukul 8. Maka dia tidak ada waktu untuk dia bangun untuk solat jamaah, untuk bangun pada waktu tersebut, pada waktu asar untuk solat. Maka dibolehkan ke atasnya seorang tersebut untuk solat jamaah
di antara zuhur dan asar taqdiman, mendahulukan solat asar dalam waktu zuhur. Kat situ tak boleh qasar lah, hanya solat jamak saja. Sebab yang boleh jamak dan qasar dalam keadaan musafir. Solat jamak boleh pada 3 perkara: sakit, musafir dan keadaan hujan. Yang hanya boleh jamak dan qasar hanya musafir, dan baki 2 lagi adalah jamak saja, mengumpulkan 2 solat dalam satu waktu. Akan tetapi ini saya sebut dalam keadaan musafir, dalam keadaan sakit, perlulah ada punya dawamul udzur. Keuzuran tu mesti ada sampailah waktu yang kedua. Kalaulah keuzuran tersebut terangkat pada waktu yang kedua, tidak sah kita nak jamak pada waktu pertama. Contohnya orang tu dia kena buat operation, minor operation contohnya. Operation dia pukul 3, habis pukul 5. Doktor kata tuan boleh solat lagi waktu tu, boleh berjaga, dah akan terjaga pada waktu tu. So bolehlah untuk kita solat jamak, dan doktor kata keadaan kita akan jadi normal, tidak ada masalah. Walaupun kita tidak boleh bergerak contohnya waktu tu, dibolehkan kita bangun pada waktu tersebut, kita solatlah pada waktu tersebut, walaupun kita tidak boleh berdiri contohnya, solat dalam keadaan duduk dan sebagainya. Sebab keuzuran tersebut sudah terhilang pada sakit. Begitu juga dalam keadaan musafir. Akan tetapi dalam solat jamak dalam hujan tidak ada masalah kalau kita menjamakkan solat. Contohnya hujan pada waktu maghrib contohnya, hujan lebat, sampailah kita nak keluar daripada masjid tersebut, tak boleh nak keluar, ada wahl, maksudnya berkelebur dan air. Ulama kata ada wahl, maksudnya bagaimana solat yang kita boleh jamakkan di antara maghrib dan isyak ni, maksudnya bila nak keluar daripada masjid tu tak ada jalan, dibolehkan untuk kita solat jamak di masjid tersebut, jamak takdim. Sebab solat jamak hujan hanya boleh pada solat jamak takdim, bukan jamak takhir, dan didirikan di masjid. Oh ayah ni hujan lah, kita boleh solat jamak rumah pun tak boleh. Solat jamak hanya pada matar, di masjid sahaja. Walaupun kita yakin pada waktu isyak hujan dah tak lebat, keuzuran sebelum masih lagi tak ada pada waktu yang kedua, dibolehkan untuk kita jamak pada waktu maghrib tersebut. Berbeza dengan sakit dan safar. Sakit dan safar ini perlulah illah tersebut, keuzuran tersebut berterusan. Ini perbahasan dalam yang telah dibincangkan oleh ulama. Selanjutnya kita akan membincangkan tentang syarat-syarat jamak takhir. Faslun syuruti jam'i takhir ithnani. Niyatut takhiri wa qad baqiya min waqtil ula ma yas'uha wa dawamul 'udhri ila tamamith thaniyah. Syarat jamak takhir ada padanya 2 sahaja. Yang pertama, di antara syarat sah untuk kita solat jamak takhir adalah niyatut takhir. Perlulah untuk kita niat takhir. Wa qad baqiya min waqtil ula ma yas'uha. Kita niat jamak takhir pada waktu solat pertama. Contohnya kita nak mentakhirkan solat zuhur ke dalam solat asar, ataupun takhirkan solat maghrib kepada solat isyak. Bila masuknya azannya solat zuhur, azannya solat maghrib, perlulah ke atas kita untuk berniat kita ni nak solat jamak zuhur ke dalam waktu asar, maghrib ke dalam waktu isyak, takhiran dalam keadaan mengakhirkan. Kalau kita tak niat, maka solat zuhur kita dalam waktu asar ataupun solat maghrib kita dalam waktu isyak tersebut dianggap sebagai solat qada. Ustaz, boleh kalau kita dalam keadaan musafir, kita lupa solat dan kita dibolehkan untuk jamak dan qasar, adakah kita nak jamak dan qasar dengan tamam ataupun qasar? Faham kan masalah? Kalau kita dalam keadaan musafir, kita dibolehkan untuk jamak
dan qasar kan. Contoh, satu masa kita tidur ataupun kita lupa betul nak solat jamak, nak solat. So diwajibkan ke atas kita untuk qada. Adakah kita nak qada dalam keadaan kalau kita boleh qasar 4 rakaat, contohnya qasar zuhur 2 rakaat, adakah kita nak solat, nak qadakan solat jamak yang kita lupa tersebut dalam keadaan tamam iaitu 4 ataupun 2? Kita boleh untuk mengqadakan solat dalam keadaan 2. Kalau untuk qada solat yang qasar, yang boleh untuk kita qasar, boleh solat 2. Kalau tamam tak boleh lah. Kita nak qasar solat tamam dengan 2 tak boleh. Yang qasar kita boleh qadakan dengan 2, yang tamam kita tamamkan dengan 4. Sebagai contoh. Dan kedua, dawamul udhri ila tamamis thaniyah. Maksudnya illah tersebut berlaku sehinggalah solat yang kedua. Maksudnya kalau kita nak mentakhirkan solat zuhur ke dalam waktu asar, perlulah kita dalam keadaan musafir ataupun keadaan sakit sehinggalah pada waktu yang kedua. Sebab solat jamak takhir hanya dalam 2 keadaan saja, dalam mazhab Syafi'i, dalam keadaan kita musafir dan sakit. Sebab dalam hujan lebat tidak boleh. Hujan lebat hanya boleh untuk solat jamak takdim saja, bukan takhir. Seterusnya kita masuk kepada fasal yang menerangkan syarat solat qasar. Tadi jamak iaitu mengumpulkan, sekarang mengqasar iaitu solat yang kita memendekkan daripada solat yang rubai kepada sunai yang 4 kita jadikan 2. Faslun syurutul qasri sab'atun ayyakuna safaruhu marhalataini wa ayyakuna mubahan wa ilmu bijawazil qasri wa niyatul qasri 'inda al-ihrami wa an takuna as-salatu ruba'iyatan wa dawamu as-safari ila tamamiha. Syarat yang pertama di antara solat qasar yang dibolehkan untuk solat daripada 7 syarat, yang pertama ayyakuna safaruhu marhalatain. Perlulah safarnya 2 marhalah, lebih kurang dalam 75 km ataupun 80 km zahaban faqat. Maksudnya dalam keadaan pergi, bukanlah keadaan pergi balik. Contohnya kita pergi, contohnya daripada Shah Alam ke Putrajaya 35 km, balik pun 35 km, contohnya 70, dekat-dekat 70, 75, ni boleh solat jamak qasar tak. Marhalatain 75 km, 80 km, maksudnya lebih dalam keadaan kita pergi sahaja. Perlulah menyampai tahap 80 atau 90, 75 ini kilometer ini dikirakan oleh ulama pergi sahaja. Kalau pergi balik, contohnya 90 km, tak sah kita punya solat qasar. Seterusnya ayyakuna mubahan. Dibolehkan untuk kita solat qasar ini dengan niat-niat yang mubah, perkara-perkara yang dibolehkan. Kalau kita pergi daripada Kedah bermusafir ke Johor untuk jual ganja contohnya, haram untuk kita solat qasar. Untuk jual arak haram, untuk berzina haram. Tetapi dibolehkan untuk perkara yang selain ma laisa fi ma'siyatin, yang tidak ada perkaranya unsur-unsur maksiat, wa huwa jaizu. Contohnya perkara yang safar yang wajib, pemusafiran yang wajib dibolehkan untuk kita untuk solat qasar. Contohnya kasafari qada'id dain, kita bermusafir untuk menunaikan hutang. Sekarang ni, pada zaman sekarang, orang yang berhutang malas untuk bayar hutang. Kadang-kadang orang yang memberi hutang segan pula nak minta hutang, jadi terbalik. Kadang-kadang kita bagi duit, pinjam kat kawan kita RM200, kita yang segan nak minta ke dia. Kadang-kadang orang yang berhutang dia tak rasa malu untuk bayar hutang. Tengok bagaimana agama Islam mengatakan kasafari qada'id dain, maksud bayar hutang ini adalah wajib. Bayar hutang ni adalah wajib.
Sebab itulah nanti kita akan belajar Kitabul Janaiz, bab jenazah, solat jenazah. Kalaulah kafan seorang itu dikafankan, kain kafannya dibeli dengan harga hutang. Macam duit dibeli kain kafan tersebut dengan hutang kepada seorang. Dia hutang kepada duit orang tu, diberi duit kain kafan tu. Tuan dia menuntut duit, maknanya tuan dia menuntut kain kafan tersebut untuk dijual untuk bayar hutang balik. Keluarga dia tak ada duit apa, hanya boleh dengan bayar duit tersebut dengan duit kain kafan tersebut. Dibolehkan untuk kita korek orang yang telah ditanam tersebut, kita ambil kain kafan dia untuk memberikan kepada tuan dia. Sampai macam tu sekali Islam melihat kepada hutang ini. Nampak sebab hak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala ampun, Allah akan ampunkan. Tapi hak kita dengan manusia, nak buat macam ni? Kalau orang tu tak ampun, tak boleh hak dia. Kalau orang tu ampun, tak ada masalah. Nampak bagaimana Islam melihat di antara hakul ibad wa hakullah. Sebab itulah apabila kita diamanahkan untuk melakukan sesuatu, perlulah untuk kita menunaikan amanah tersebut. Wa antakuna mubahan, ataupun safar, benda yang disunatkan. Contohnya kita bermusafir untuk merapatkan silaturahim. Kawan tak jumpa lama datang, contohnya pergi untuk merapatkan silaturahim, dah sampai cukup 2 marhalah, dibolehkan untuk kita bermusafir untuk bersolat qasar. Dan juga seperti mana perkara yang mubah, kasafarit tijarah, untuk kita bermusafir untuk contohnya menuntut ilmu, untuk bekerja, berniaga dan sebagainya, dibolehkan untuk kita qasar jika cukup 2 marhalah. Dan seterusnya di antara syarat solat qasar, wa ilmu bi jawazil qasri. Bagaimana orang tu mengetahui bagaimana nak solat qasar. Bagaimana orang tu nak solat qasar kalau dia tak tahu bagaimana nak solat qasar. Wa niyatul qasri inda al-ihram. Berbeza dengan solat jamak. Solat jamak, contohnya jamak takdim, perlulah untuk kita niat solat jamak takdim pada takbiratul ihram, dan boleh juga untuk kita niat solat jamak takdim selagi mana kita tak bagi salam. Begitu juga jamak takhir, kita niat solat jamak takhir ketika mana masih lagi berbaki waktu yang solat pertama. Akan tapi niat solat qasar berlaku ketika mana kita takbiratul ihram. Wa an takuna rubaiyatan, perlulah untuk jamak qasar, solat qasar berlaku pada solat yang rubaiyah, yang 4. Tidak boleh untuk kita qasar solat yang 3 ataupun 2, iaitu maghrib dan isyak, dan dibolehkan pada waktu zuhur, asar dan isyak. Wa dawamus safari ila tamamiha, maksudnya dibolehkan untuk kita solat qasar sehinggalah dawamus safar, maksudnya masih lagi dalam keadaan musafir. Kalaulah kita sampai kita punya rumah waktu tersebut, kita kena sempurnakan kita punya solat lah. Kalau kita contohnya kita sampai di, contoh daripada Shah Alam contohnya, sampai di Seremban, rumah di Seremban, contoh kalau kita sampai di Nilai, masih lagi kita boleh untuk kita solat qasar contohnya. Kalau sampai rumah waktu tersebut, contoh kita tak jamak contohnya, kita solat zuhur di Shah Alam, kita solat asar di Nilai contohnya, tak sampai rumah lagi, kita solat di Nilai, boleh untuk kita qasar. Kalau kita sampai di Seremban, contoh rumah di Seremban, kita tak jamak waktu tersebut, kita hanya buat qasar saja. Sampai rumah di Seremban, tidak boleh untuk kita qasarkan, kita kena sempurnakan kita punya salat. Seterusnya juga di antara syarat tak baca tadi, wa alla yaqtadiya bi mutimmin fi juz'in min salatihi. Ini dalilnya. Wa alla yaqtadiya, tidak boleh untuk seorang yang tengah dalam untuk menunaikan solat qasar dalam keadaan bermusafir, ay yaqtadiya bi mutimmin, untuk mengambil seorang tersebut yang solat sempurna untuk menjadi imamnya walaupun sebahagian solatnya. Contoh kita solat qasar dalam kita tengah bermusafir, kita solat di masjid,
Orang tersebut solat isyak contohnya. Solat isyak rakaat yang ketiga. Dia ada 2 rakaat, betul tak? Dia ada 2 rakaat lagi. Kita nak solat isyak dah juga dalam keadaan qasar. Walaupun dia solat 2 rakaat, kita solat 2 rakaat, tidak boleh untuk kita mengambil orang tersebut untuk jadi imam. Sebab ni wa alla yaqtadiya bi mutimmin. Bagi orang yang dalam keadaan qasar solat, tidak boleh untuk mengambil orang yang solat sempurna untuk menjadi imam. Kalau nak juga berimam, kalau nak juga untuk tidak meninggalkan jamaah, solatlah sempurna. Contoh kita orang imam solat kita tahu imam tengah solat fardu tu. Imam solat isyak, rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga. Kita ni contohnya kita buat jamak takhir. Maka waktu tersebut kita buatlah solat jamak jangan solat qasar. Sebab kita buat solat jamak takhir, kita solat 2 rakaat dengan dia. Lepas habis kita solat jamak, kita habis dia bagi salam imam, kita bangun untuk lakukan 2 rakaat lagi. Sebab kita tak boleh dalam keadaan qasar kita mengambil imam yang dalam keadaan sempurna. Kalau kita nak mengambil imam dalam keadaan sempurna, perlulah kita solat sempurna, imam pun solat sempurna, lepas tu kita jamaklah solat maghrib. Kalau contohnya kalau kita dalam keadaan kita solat jamak takhir. Seterusnya kita akan masuk fasal yang menerangkan tentang syurutul Jumaat, syarat-syarat solat Jumaat. Faslun syurutul Jumu'ati sittatun an takuna kulluha fi waqti adh-dhuhri wa an tuqama fi khittati al-baladi wa an tusalla jama'atan wa an yakunu 40 ahraran dhukuran balighina mustawtinin wa alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fi dhalika al-baladi wa an yataqaddamaha khutbatan. Ini adalah fasal menerangkan syarat-syarat solat Jumaat. Ada 6 perkara yang mensahkan solat Jumaat. Pertama, antakuna kulluha fi waqti dhuhr. Perlulah solat Jumaat tersebut berlaku pada waktu zuhur, tidak sah dalam waktu asar dan sebagainya. Yang kedua, wa an tuqama fi khittatil balad. Wa an tuqama fi khittatil balad. Bermaksud sini an tuqama fi khittatil abniyatil awtanil mujamma'in walau min khashabin aw qasabin aw sa'afin. Maksudnya solat Jumaat tersebut perlulah berlaku di masjid, perkara yang dibina. Maksudnya tak sahlah solat Jumaat kita solat di contoh di padang, contohnya tempat yang luas. Walaupun perkara yang tersebut dibina daripada qasabin, daripada buluh ataupun khashabin dan sebagainya. Maksud di masjid lah, maksudnya sini mudah. Pembinaan ni satu masjid yang ataupun di surau, contoh surau diangkat menjadi surau. Banyaklah sekarang di Selangor contohnya, di Sembilan mungkin yang surau-surau dah sebab pack sangat, diangkat surau untuk menjadi surau Jumaat. Perlulah di kawasan yang dibina, maksudnya bukan kawasan yang lapang, maksudnya itu. Wa an tusalla jama'atan. Nak solat solat jemaah perlulah solat beramai-ramai lah. Tak sah untuk kita solat jemaah, kita solat 2 rakaat, kita solat seorang-seorang, tak sah. Waktu tersebut kalau kita solat kita nak tinggalkan Jumaat dalam contohnya dalam keadaan musafir, kita solat 4 rakaat tamam. Seterusnya di antara syarat sah lagi ayyakunu 40 ahrara. Perlulah yang hadir dalam Jumaat itu 40 orang, dzukuran, lelaki, balighina mustawtinin. Yang mana lelaki tersebut baligh, mustawtinin, maksudnya orang mustawtin di negeri tersebut. Bila dimasukkan 40 ahraran, orang yang 40 orang yang mestilah merdeka. Kalaulah dalam satu jemaah solat jemaah tersebut 10 orang merdeka, 10 orang, 30 orang merdeka, 10 orang hamba, maka tak sah solat jemaah tersebut. Perlulah
40 orang merdeka. Zukuran. Boleh tak perempuan datang untuk solat Jumaat? Tak ada masalah kalau perempuan datang untuk solat Jumaat. Tapi kalaulah 39 orang datang lelaki datang solat Jumaat, seorang perempuan datang solat Jumaat, tak sah solat Jumaat tersebut. Balighina, perlulah 40 orang yang merdeka lelaki baligh. Kalaulah 39 merdeka baligh, seorang adalah kanak-kanak, maka tak sah Jumaat sebut. Mustawtinin, perlulah mustawtin, bukan orang sebut mukim ataupun musafir. Ya, orang yang mukim, orang yang musafir sah solat Jumaat mereka, akan tapi tidak sah syarat sah Jumaat. Berbeza dua benda tu. Orang yang mukim, maknanya orang yang mukim ni dia duduk contohnya dinilai 5 hari ataupun 15 hari, lepas tu dia berpindah pula ke contohnya Seremban contohnya. Lepas tu dia berpindah, dia bukan penduduk tetap contohnya. Begitu juga orang yang musafir berpindah dalam keadaan musafir. Sah solat mereka, akan tapi kalaulah contohnya dalam satu bilangan 40 orang sebut 10 orang mukim, 10 orang musafir, 20 orang mustawtin. Tak sah solat Jumaat. Perlulah 40 orang yang mustawtin. Sah solat mustawtin, solat mukim dan musafir jika adat lebih daripada 40 orang. Bukanlah merupakan syarat sah solat Jumaat tersebut. Selanjutnya, wa alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jum'atun fi dhalikal balad. Perlulah solat Jumaat tersebut tidak didahulukan dengan solat Jumaat yang lain. Contohnya, jika ada 2 solat Jumaat di dalam satu qaryah, maka solat Jumaat yang pertama yang sah, solat Jumaat yang pertama yang didirikan. Solat Jumaat yang kedua tidak sah Jumaat tersebut. Dibolehkan di dalam solat qaryah tu buat 2 Jumaat dengan syarat disebut sini, hadza alla yasbiqaha wa la yuqarinuha jum'atan ukhra fi mahalliha wa in 'azuma wa kathurat masajiduhu. Tidak sah solat Jumaat dalam satu qaryah walaupun banyak masjidnya, tidak sah. Perlulah ada dalam satu qaryah tersebut, kalau dah banyak masjid dalam satu qaryah, perlulah ada satu Jumaat sahaja. Hadza illam ya'suril ijtima', ini syaratnya. Jika dalam satu qaryah tersebut tak susah untuk mengumpulkan orang. Contoh, dalam satu qaryah tersebut satu masjid, ada satu masjid saja. Apabila nak solat Jumaat tak cukup tempat, betul-betul tak cukup tempat. Di situ boleh untuk mendirikan Jumaat yang kedua. Kalaulah ada banyak masjid, yang mana ada satu masjid dapat mengumpulkan semua penduduk yang ada dalam satu qaryah kepada satu masjid. So masjid-masjid yang lain tidak, seeloknya kita solat satu masjid saja. Kalaulah satu masjid itu tidak dapat menampung solat Jumaat, dibolehkan untuk ta'adud Jumaat tersebut. Di sini contoh, kalau di Indonesia bergaduh di antara NU dan Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah. Jadi buat macam mana? Yang ulama NU nak bagi sah, gaduh di antara masjid NU dengan masjid Muhammadiyah. Contohlah Masjid PAS dan Masjid UMNO dalam satu qaryah. Dan begitu juga NU dan Muhammadiyah. Apa yang dibuat oleh NU, dia akan solat, dia akan baca khutbah, cukup syarat saja untuk mensahkan Jumaat tersebut. Kalau dalam Muhammadiyah solat dulu, maka tak sah solat Jumaat NU contohnya. Seeloknya, apakah sebab apa hikmah letakkan syarat pada solat Jumaat ni, perlulah dalam satu qaryah satu Jumaat untuk mengumpulkan manusia di bawah satu pengumpulan yang sama, menunjukkan kepada kekuatan umat Islam. Begitu juga syarat sah Jumaat, ayyataqaddamaha khutbatan, perlulah diawalkan solat Jumaat itu 2 khutbah, yang mana tidak sah solat Jumaat itu jika tidak ada 2 khutbah. Sebenarnya kita masuk kepada rukun solat Jumaat. Kita baca sama-sama. Faslun arkanul khutbataini khamsatun
hamdulillahi fihima والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهما والوصية بالتقوى فيهما وقراءة آية من القرآن في إحداهما والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الأخيرة Ini adalah syarat-syarat yang mana khutbah. Jika dilakukan dua syarat ini, maka sahlah solat tersebut. Yang pertama, arkanul khutbah, rukun-rukun khutbah ada 5. Yang pertama, hamdulillah fi lima, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita kata, dia khatib perlu kata alhamdulillah wassalatu alhamdulillah. Lafaz alhamdulillah perlu disebutkan dalam khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Fi khutbatil ula wa khutbah al-thaniyah. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fima, selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dua khutbah juga. Wal wasiyatu bit taqwa fihima, wasiatkan orang-orang yang hadir dengan takwa. Contohnya khatib baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dah baca ayat tu menunjukkan kepada takwa, wasiat dengan takwa untuk menunaikan syarat ataupun rukun khutbah tersebut. Wa qira'at, seterusnya wa qira'ati ayatin minal Quran fi ahadihima, perlulah untuk membaca salah satu daripada sepotong ayat Quran daripada salah satu khutbah yang ada. Wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minat, dan perkara kelima, berdoa kepada orang mukmin dan mukminat fil akhirah, pada khutbah yang akhir. Kalau kita dah lakukan perkara ini, khatib dah baca perkara ini, dah cukup untuk mengesahkan khutbah Jumaat. Seterusnya syurutul khutbatain. Faslun syurutul khutbatain. Asharatun. At-taharatu 'anil hadatsain al-asghari wal akbari, wat taharatu 'anil najasati fi ath-thawbi wal badani wal makani, wasatru 'aurati wal qiyamu 'alal qadiri wal julusu bainahuma fawqa at-tuma'ninati as-salati wal muwalatu bainahuma wa baina as-salati wa an takuna bil arabiyyati wa an yusmi'aha arba'ina wa an takuna kullaha fi waqti adh-dhuhri. Ini perbahasan ini menerangkan tentang syarat-syarat khutbah, dan syarat-syarat khutbah ni berkaitan dengan khatib lah di sini secara khususnya. At-taharatu 'anil hadatsainil asghari wal akbar. Begitulah perlulah seorang tersebut berada dalam khutbah, begitu dia khatib membaca khutbah, perlulah bersuci daripada hadas asghar dan akbar. Seterusnya at-taharatu 'anil najasah, perlulah suci daripada najis di segi pakaiannya, badannya dan tempatnya. Wasatrul aurah, dan begitu juga perlulah untuk menutup aurat. Wal qiyamu 'alal qadiri, berdiri bagi khatib jika untuk membaca khutbah. Tidak ada masalah kalau seorang khatib itu tidak mampu untuk baca khutbah, dia berkhutbah dalam keadaan duduk. Wal julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis salah, maksudnya duduk di antara dua khutbah dalam kadar tuma'ninah salah. Maksudnya dalam kadar subhanallah, sudah sah untuk membezakan di antara dua khutbah tersebut.
Sebab kalau kita akan baca doa di antara dua khutbah, untuk kalau panjang pun tidak ada masalah. Tapi tidak boleh untuk tidak terlalu panjang sangat. Maksudnya terlalu panjang lebih daripada kadar 2 rakaat solat. Maksudnya lebih daripada 5 minit. Paling kurang kadar tumaninah, iaitu kadar subhanallah. Eloknya kita ambil di tengah-tengah lah, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Wal muwalatu baina wal julusu baina fawqa tumaninati salat. Mana kita duduk di antara dua khutbah tersebut, khatib duduk di antara dua khutbah. Wal muwalatu bainahuma, tidak terlalu berterusan di antara dua khutbah, tidak berhenti terlalu panjang. Wal muwalatu bainahuma wa bainas salah, berterusan selepas dua khutbah dan solat. Bukanlah kita habis khutbah selepas setengah jam baru kita tunaikan solat Jumaat. Wa an takuna bil arabiyah, perlulah khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua di dalam bahasa Arab. Maksudnya bahasa Arab sini rukun khutbah tadi. Apa yang kita tengok tadi, rukun khutbah alhamdulillah perlu dalam bahasa Arab. Tak sah untuk kita baca khutbah alhamdulillah tu kita terjemahkan dalam bahasa Melayu. Kalau kita baca dalam bahasa Melayu, perlulah untuk kita baca juga dalam bahasa Arab. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dalam khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Begitu juga membaca ayat Al-Quran di antara salah satu daripada khutbah, doa kepada muslimin dan muslimat dalam dua khutbah. Kita tengok, kalau kita lihat benda-benda tu, dia akan dibacakan dalam bahasa Arab. Kalau benda-benda lain dibacakan dalam bahasa Ajam, tidak ada masalah. Akan tetapi rukun tersebut perlulah didirikan dalam bahasa Arab. Seterusnya, syarat khutbah seterusnya wa ayyusmi'a arba'ina, perlulah khutbah tersebut didengarkan pada 40 orang. Wa an takuna kullaha fi waqti adh-dhuhri, perlulah khutbah tersebut diberikan dalam waktu zuhur. Seterusnya kita akan masuk kepada bab yang seterusnya, merupakan bab yang terakhir daripada kitabus salah ini, iaitu kitabul janaiz. Kita baca sama-sama. Kitabul janaizi faslun alladhi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin ghusluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu. Ini perbahasan yang berbincangkan tentang kitab jenazah. Seperti tengok di sini ada fasal yang terakhir sebelum kita masuk kepada fasal yang menerangkan di kitab zakat. Musannif di sini dia mengakhirkan bab al-isti'anah. Kita tengok nanti ada bab isti'anah. Sepatutnya bab isti'anah ni dia letak pada bab taharah. Bab isti'anah dalam meminta air, membasuh ke, memandi ke. Dia ada selepas kitab jenazah. Seolah-olah ada setengah daripada kata musannif di sini dia mungkin dia terlupa untuk membincangkan bab isti'anah, lepas tu dia tulis baru teringat tentang bab isti'anah, letak selepas kitab bab jenazah. Kita akan lihat di sini membincangkan tentang kitabul janaiz, tentang jenazah. Disebut alladhi yalzamu lil mayyiti arba'u khisal, apabila matinya anak Adam diwajibkan ke atasnya 4 perkara, yang mana perkara ini adalah fardu kifayah ke atas orang lain. Jika dilakukan maka jatuhlah dosa sebahagian daripada masyarakat tersebut. Jika tidak dilakukan maka berdosalah masyarakat yang hidup pada kematian tersebut. Yang pertama, ghusluhu. Apabila matinya seorang Adam, perlulah untuk kita memandikannya. Kita untuk memandikan anak Adam tersebut. Sebab itulah nanti akan kita membahaskan di antara perkara-perkara yang membolehkan kita untuk nabshu qabri, untuk kita korek balik kubur tersebut, untuk kita keluarkan mayat daripada kubur. Di antaranya, kalau kita tanam mayat itu, ditanam tanpa dimandikan, dengan syarat, ulama letakkan syarat, jika mayat tersebut masih lagi, dia punya badan masih lagi elok. Kalau dah bau busuk, tak digalakkan bagaimana kita nak mandikan kalau dah badan dah berulat dan sebagainya. Kalau dah mayat itu ditanam, orang kata lupa dah nak mandikan, lepas tu kita korek kubur, mayat masih lagi elok, kita kena mandikan. Sebab yulzamu lil mayyiti arba'u, lazim katanya
fardu kifayah ke atas masyarakat tersebut untuk memandikan mayat. Yang pertama, ghusluhu, memandikan mayat. Kedua, takfinuhu, kafankan mayat tersebut. Yang ketiga, selepas kita kafankan tersebut, wassalatu alaihi, kita solat ke atas mayat tersebut, wa dafnuhu, dan kita menyimpan mayat tersebut. Kita masuk yang pertama, iaitu ghusluhu. Faslun aqallu ghusli ta'mimu badanihi bil ma'i wa akmaluhu ay yaghsila sawatayhi wa ay yuzila al-qadhara min anfihi wa ay yuwaddi'ahu wa ay yadluka badanahu bis-sidri wa ay yusabba al-ma'u alayhi thalathan. Ini adalah fasa menerangkan tentang bagaimana kita nak mandikan mayat. Aqallul ghusli, sesedikit mandian. Kalau tak boleh tak nak mandi sangat, tak ada air sangat, maknanya sedikit mandian bagi mayat adalah ta'mimu badanihi bil ma'. Kita mengumumkan badannya dengan air. Baik, kenalah semua badan dia kena dengan air. Wa akmaluhu, akan tetapi sempurnanya mandian mayat, yang pertama ayyaghsila sawatayhi. Yang ini mengikut turutan. Yang pertama ayyaghsila sawatayhi, kita membasuh sawatayhi, betulnya kemaluannya. Membasuh dia punya kemaluannya. Dengan keadaan tutuplah waktu tu. Kita lapik, kita tutup, kita basuh kemaluannya. Seterusnya wa ayyuzilal qadara min anfihi. Seterusnya lepas kita basuh kemaluannya, kita membuang najis-najis yang ada dalam hidungnya. Seterusnya wa ayyuwaddi'ahu, dan kita mewudukkannya. Seterusnya selepas kita mewudukkannya, wa ayyadluka badanahu bisidri, dan kita gosok badannya dengan daun sidir atau air daripada daun sidir. Seterusnya wa ayyusabbal ma', selepas kita dah membasuh badan yang dengan daun sidir mewangi kan di situ, ataupun kafur, wa ayyusabbal ma', lepas tu kita basuh pula badan mayat tersebut dengan ma' thalathan, tiga kali. Ini adalah sempurna mandian mayat. Seterusnya disebutkan perkara yang lazim ke atas mayat, ghasluhu wa kafanuhu thumma salatu alaihi thumma dafnuhu. Kita masuk kepada bagaimana kita nak mengkafankan mayat. Faslun aqallul kafani thawbun ya'ummu wa akmaluhu lirrajuli thalathu lafaif walil mar'ati qamisun wa khimarun wa izarun wa lifafatan. Ini fasa menerangkan bagaimana kita nak mengkafankan mayat. Untuk mengkafankan mayat, yang pertama, yang paling kurang, kalau orang tu dah tak ada apa sangat, miskin sangat, paling kurang dia kena adalah satu kain yang umum dapat mengkafankan mayat, walaupun satu lapis. Ada kain satu lapis, nipis tamat macam mana pun dapat mengkafankan mayat, sudah cukup syarat untuk mengkafankan mayat, dah cukup untuk orang kata sempurnanya pengkafanan mayat tersebut. Seperti mana yang disebutkan tadi, sebagai kita macam mana kita nak mandikan. Paling kurang mandi kita menyampaikan air ke seluruh badan mayat tersebut. Akan tetapi disebutlah bagaimana sekurang-kurangnya dan sempurnanya pemandian dan pengkafanan. Sempurnanya wa akmaluhu, sempurnanya bagi lelaki salatu lafaif. Sempurnanya pengkafanan untuk lelaki 3 layer. Kita kafan mayat 1 layer, 2 layer dan 3 layer. Untuk perempuan walil mar'ati qamisun, yang mana kita kafankan mayat perempuan yang pertama, kita letakkan qamis. Apa itu qamis? Iaitu baju sampailah dia punya sampai pusat lah, lebih kurang macam tu. Kita bawah sikit kepada pusat.
Kita kafankan satu kain untuk meliputi dia punya daripada tengkok ini sampailah pusat. Wa khimarun, kita buatkan kepadanya macam tudung. Wa izarun, dan kain daripada pusat sehinggalah kaki. Wa lifafatan, 2 lapisan. Maksudnya sempurnanya untuk perempuan, kita buatkan dia punya orang kata apa, dia punya tudung, kita buatkan dia punya baju sampailah pusat, dan dari pusat ke kaki, pusat sampai ke kaki, dan kita balutkan kafan tersebut 1 layer, 2 layer, dan kita tambah lagi 3 layer yang ada pada lelaki tersebut. Inilah kesempurnaan untuk kita untuk mengkafankan untuk perempuan. Seterusnya kita masuk kepada perkara yang ketiga, iaitu solat mayat. Baca sama-sama. Faslun. Arkanus salatil janazati sab'atun. Al-awwalu an-niyyatu. الثاني 4 تكبيرات. الثالث القيام على القادر. الرابع قراءة الفاتحة. الخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية. السادس الدعاء للميت بعد الثالثة. السابع السلام. Di sini adalah bagaimana kaifiat untuk kita solat mayat. Yang pertama, kita niat solat mayat. Seolah contoh kalau kita kata nawaitu solata ala hadha al-mayyit untuk lelaki, ataupun kita kata nawaitu solata ala hadha al-mayyitah untuk perempuan. Begitu kalau kita jadi imam, kita kata nawaitu solata ala hadha al-mayyit imaman lillahi ta'ala. Nawaitu solata ala hadha al-mayyit ma'muman lillahi ta'ala. Yang pertama niat. Yang kedua 4 takbirat. Untuk solat mayat perlulah untuk kita bertakbir 4 kali. Apabila kita takbir yang pertama, macam biasa kita baca doa iftitah. Apabila takbir yang pertama, kita akan baca doa iftitah dan kita baca al-Fatihah. Dan syarat sebelum itu kita al-qiyamu 'alal qadri, qiyam bagi orang yang mampulah. Kalau orang tidak mampu untuk salat dalam keadaan berdiri, dibolehkan ke atasnya untuk salat dalam keadaan duduk. Sebab solat seperti mana diriwayatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang solat mayat dan mengiring mayat ke kubur, pahalanya seperti bukit Uhud. Pahalanya seperti bukit Uhud emas yang ada dalam bukit Uhud. Maka besarnya ganjaran orang yang solat kepada ke atas mayat. Yang keempat, ar-rabi'u qira'atul Fatihah, membaca Fatihah. Apabila kita takbir yang pertama, kita baca doa iftitah dan kita baca Fatihah. Yang kedua, yang al-khamisu as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah, selawat dan salam ke atas Nabi apabila kita takbir yang kedua. Dan yang keenam, ad-du'a lil mayyiti ba'da tsalitsah, apabila kita takbir yang ketiga, kita doakan kepada mayat. Di sini banyaklah apa doa, jenis-jenis doanya. Paling pendek kita doakan Allahumma arhamhu, Allahumma irhamhu, semoga Allah merahmati mayat ini. Kalau lah perempuan kita Allahumma arhamha, kalau 2 orang mayat kita Allahumma arhamhuma, kalau banyak mayat di depan kita Allahumma arhamhu. Ataupun yang paling sempurnanya kita kata Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah orang yang hidup dan orang yang mati, wa syahidina wa ghaibina, orang yang hadir dan yang tidak ada, wa saghirina wa kabirina, yang kecil dan yang besar, wa dzakarina wa unthana,
orang yang lelaki dan orang yang perempuan, Allahumma ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam. Ya Allah, ya Tuhanku, yang mana engkau hidupkan yang bersama kami ini, maka hidupkanlah dia di dalam Islam. Wa man tawaffaitahu minna, barang siapa yang engkau matikan yang barang siapa yang engkau matikan yang berada bersama kami, fatawaffahu 'alal iman, dan matikanlah dia dalam keadaan iman. Allahumma la tahrimna ajrah, dan Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan dia dan berikanlah kepada dia ujrah, iaitu ganjaran. Wala tudillana ba'dah, dan jangan berikan kepada kami kesesatan. Dan banyak lagi sirah-sirah doa yang kita boleh tengok, sirah doa kepada mayit. Yang paling kurang, yang paling pendek, Allahumma arhamhu. Sebenarnya as-sabi'u as-salam, lepas kita mengangkat takbir yang keempat, kita memberi salam. Ini adalah bagaimana kaifiat untuk kita solat jenazah. Mungkin setakat itu saja untuk malam ini. Kita akan masuk pada kelas minggu hadapan, bagaimana keadaan kubur yang diletakkan dalam mazhab Syafi'i. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bis shawab.